Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Tanya Kurator, dan pada siri kali ini program Tanya Kurator menampilkan seorang kurator yang tidak asing lagi dalam bidang tekstil, iaitu Puan Rosidah Abdullah yang merupakan pengarah di Museum Tekstil Negara. Selamat datang Puan ke program Tanya Kurator. Terlebih dahulu, eloklah sekiranya saya rasa Puan memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang Puan kepada para penonton. Terima kasih Puan Liza. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya di Jabatan Museum Malaysia adalah selama 30 tahun. Bermula daripada Museum Negara pada tahun 1991. Kemudian saya berpindah ke Museum Etnologi Dunia Melayu. Kemudian berhijrah pula ke Museum Tekstil Negara dan kembali ke Jabatan Museum Malaysia dan berakhir di Museum Tekstil Negara sekarang ini. Di mana posisi sekarang sebagai pengarah di Museum Tekstil Negara. Itu dia para penonton, sedikit sebanyak latar belakang berkaitan Puan Rosidah. Okey, baiklah, bersesuaian dengan kepakaran beliau dalam bidang tekstil, topik yang akan kita ketengahkan pada siri kali ini saya rasa amat menarik ya untuk dikongsi bersama Puan, iaitu seurat benang selembar kain, di mana bermulanya proses daripada seurat benang sehinggalah terhasilnya selembar kain. Okey, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkaitan tajuk kita pada kali ini, boleh Puan terangkan sedikit sebanyak berkaitan sejarah tenunan itu sendiri, dan sebagaimana yang kita sedia maklum, pewujudan tekstil adalah sangat sinonim dengan sejarah tenunan, khususnya di Asia Tenggara. Sejarah pewujudan tekstil bermula di Asia Tenggara, kalau ikutkanlah, tapi lebih kepada jumpaan-jumpaan arkeologi, terutamanya tapak arkeologi pengkebumian Banciang di wilayah Udon, Terengganu, Thailand. Masa tu lebih kurang dalam 7,000 tahun lah yang lalu, di mana ketika itu terdapatnya jumpaan kain yang menggunakan serat tumbuhan berwarna. Selain pada itu juga terdapat juga benang sutera dan juga tembikar tanah sebagai penggilik dan mencetak corak ke atas tekstil, berhampiran dengan tengkorak manusia itu sendiri. Okey, maknanya dijumpai bersama dengan tengkorak manusia Ya, pada ketika itu. Ya. Okey. Dan seterusnya, tapak Cishaishan dan Lisaishan pula telah menjumpai alat tenun duduk. Dinamakan sebagai satu bentuk arcah manusia sedang menenun, yang dibuat daripada gangsa pula tu, iaitu dijumpai pada zaman dinasti Han, Kerajaan Dian. Terdapat iaitu di Tenggara Cina. Jumpaan seterusnya adalah Gendang Dongson. Terdapat pada zaman Gangsa, di mana Gendang Dongson ini dijumpai di kampung Tongking, utara Vietnam. Sebabnya kenapa kaitannya Gendang Dongson ini adalah permukaannya. Permukaan gendang tadi adalah merupakan motif seperti bentuk bulat, geometri, garisan dan seram pangkah telah diguna pakai sebagai satu reka corak tekstil sebenarnya tu Liza. Reka corak ini digunakan oleh masyarakat di akhir zaman Chow di negeri China, iaitu pada abad ke-18. Dan seterusnya telah diwarisi pula pada masyarakat kita, iaitu masyarakat Rungus di Sabah. Oh, maknanya masyarakat Rungus di Sabah telah mengadaptasi bentuk-bentuk ataupun motif seperti geometri yang diguna pakai pada tekstil mereka ya Puan. Betul, Liza. Okey, baiklah Puan. Itu jika kita lihat sejarah di Asia Tenggara. Bagaimana pula sejarah tekstil di Malaysia? Okay, di Malaysia pun ada juga sejarahnya, iaitu masyarakat Jakun dari Melayu Proto. Mereka telah mula menenun dengan menggunakan kulit kayu. Memang jarang sekali kita dengar kan, kulit kayu menggunakan alat tenun duduk pula tu. Menggunakan teknik ikat loseng. Menggunakan teknik ikat loseng. Bagaimana teknik ikat loseng itu Puan? Boleh Puan terangkan sedikit? Okey, ikat loseng tu maksudnya benang yang memanjang. Benang memanjang kita panggil loseng. Mana benang yang melentang kita panggil benang pakan. Jadi teknik loseng tu adalah nanti kita akan ceritakan kemudian ya para penonton. Okey, itu jika dilihat dari sudut sejarah tekstil di Malaysia ya Puan. Adakah dari negara-negara lain bermulanya sejarah tekstil ni Puan? Dari pengaruh-pengaruh lain ke?
Okey, sebenarnya memang ada pengaruh-pengaruh luar ya, iaitu daripada dunia benua luar, seperti negara China, India, Arab dan Eropah. Mereka datang bukan sahaja berhijrah, tetapi datang berdagang. Apa hasil yang mereka ada ke ke Asia Tenggara, terutama ke tanah Melayu, bagi menjalankan menjalankan perdagangan mereka yang telah melalui jalan laut ke pelabuhan, iaitu seperti India telah membawa kain perekat dan juga kapas dan juga kain petola bagi membuat bahan dagangan mereka untuk dipasarkan atau dibawa ke tanah Melayu. Itu tahun yang kita nak dapati pada tahun 1450. Jangan lupa tu. Mereka bukan sahaja membawa kain tu, tapi membawa nama ataupun motif-motif yang terdapat pada tekstil India, seperti motif makara, naga, ular, kala, burung garuda, burung merak, bunga lotus, dan menggunakan teknik ikat. Juga teknik ikat ya, teknik ikat bagi mendapatkan suatu kelainan dan mendapat sambutan di tanah Melayu, iaitu pada abad ke-16. Dan seterusnya, kalau Liza nak tahulah kan, kehadiran orang Funan pula daripada dinasti Tang telah memperkenalkan sistem barter, iaitu membuat dagangan dengan membuat pertukaran barangan antara barangan lain dan juga tekstil. Maknanya tekstil ni merupakan barangan yang popular ya Puan pada masa itu untuk dijadikan sistem barter ya. Ya, betul. Okey. Dan seterusnya, Selatan Thailand. Selatan Thailand telah menyumbang pewarna alam semula jadi. Memang sukar kita dapatkan. Tapi inilah teknologi yang diperkenalkan oleh Selatan Thailand dengan perkenalkan pewarna alam daripada warna ungu dan merah untuk jadikan bahan kepada tekstil kita, dan juga membawa barangan-barangan lain seperti selimut dan juga tekstil yang bercorak bunga. Dan begitulah kalau negara Arab. Arab pun sama, membawa sutra dan juga kain kapas. Dan kalau nak diingatkan, jika kita lihat pada kelambu Kaabah, kiswah, itu pun adalah berasal daripada negara Arab. Itu menyebabkan kita ni tahu juga mengenali akan apa yang ada di negara Arab, dan kita boleh dipergunakan di Nusantara ini. Itu dia Puan, sedikit sebanyak, dan saya rasa begitu mendalam ya kita mengimbas semula sejarah tenunan itu sendiri. Okey Puan, baiklah, bagi mendapatkan sehelai atau selembar kain sudah pasti perlu melalui proses-proses tertentu ya Puan. Apakah proses awal yang perlu dilakukan dalam menghasilkan selembar kain? Okey, untuk sebelum kita hendak wujudnya benang, mesti adalah satu step yang lebih awal, iaitu langkah paling awal. Proses mula ya Puan? Ya, proses mula adalah mendapatkan serat. Okey. Serat setakat ini yang kami dapat kajian adalah terdapat lebih kurang dalam 7 jenis serat, iaitu serat sutra. Serat sutra adalah berasal daripada ulat sutra itu sendiri. Ulat sutra daripada ulat sutra menjadi kepompong. Benda kepompong tadilah barulah diproses menjadikan benang. Maknanya kitaran itu ya Puan, daripada kepompong menjadi ulat dan diproses menjadi benang ya Puan. Ya. Tetapi sutra ini terdapat pelbagai jenis, iaitu sutra putih, kita ada sutra kuning dan sutra hutan. Proses untuk menjadikan benang tadi amat panjang, iaitu daripada kepompong tadi telah direbus dulu di dalam air yang panas, kemudian punca pada serat tersebut atau punca pada ailio ulat sutra tadi diambil dulu, kemudian dimasukkan dalam satu alat namakan ruang atau rahat tadi, diputarkan supaya daripada ulat sutra tadi terus digulung menjadi satu gelungan. Sampailah habis prosesnya. Dan berikutnya adalah kapas. Kapas adalah pada bunga itu sendiri. Bunga kapas tadi diambil, dikutip, kemudian dikeluarkan bijinya supaya semasa hendak proses memukul,
serat tadi tidak akan ada gangguan bahan-bahan lain. Okay. Mengasingkan ya Puan? Mengasingkan. Kemudian dipukul sehinggalah keadaan lembut, barulah digulung menggunakan mungkin lidi ataupun buluh supaya lebih kurang dalam lebih kurang 8 inci seperti itu. Kemudian dijadikan beberapa golongan kapas dan barulah menggunakan satu punca dengan menggentil kapas tersebut kepada peleting dan pada alat yang namakan ruing dan rahat tadi untuk dipintal menjadikan benang. Maknanya tujuan kita memukul kapas itu adalah untuk melembutkan tekstur kapas supaya senang dipintal ya Puan. Betul, supaya menjadi benang. Betul. Okay, seterusnya Puan? Seterusnya adalah batang pisang lanut. Kita akan dapat rata-rata kita melihat pisang yang terdapat dalam hutan yang tidak dipakai atau tidak yang tumbuh meliar ya Puan. Tumbuh meliar, ya. Jadi pisang lanut ini digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat di Sabah. Mereka mengambil pelepah itu sendiri. Pelepah pisang tu tadi diasingkan kemudian ditumbuk untuk supaya dia punya kulit tu lembut, kemudian dikeluarkan lapisan yang luar, maka lapisan yang dalam tu terdapat serat. So serat itulah dikeluarkan dan dijemur sebagai benang. Itu adalah batang pisang lanut. Batang pisang. Seterusnya adalah daun nanas. Daun nanas memanglah meliar ya, kita nampak banyak di Johor kan. Tetapi daun nanas ini setelah dituai akan digunakan oleh bagi pihak yang pandai menenun. Mereka mengambil daun nanas tadi dengan mengasingkan duri. Duri daun tadi dan daun yang tidak berduri akan dikikis. Dikikis kulit luarnya sehinggalah habis. Kemudian akan di dalam selepas dikikis akan nampak lapisan serat tadi. Maka dikeluarkan serat tadi daripada daun yang asal tu. Maka daun serat itulah dijemur, dijadikan sebagai benang untuk tenunan. Jika kita lihat di hadapan kita ya Puan, saya rasa mungkin terdapat contoh serat nanas. Ya, seperti yang depan sini. Ini adalah serat nanas. Yang sangat halus dihasilkan. Terhasilkan. Ini belum diwarna ya. Ini masih keadaan asal. Okay. Seterusnya adalah daun lembar. Atau daun lembar sebenarnya daun lembar, daun doyok adalah sama. Cumanya ini jenis daun-daun yang diguna pakai juga sebagai bahan untuk jadikan serat. Prosesnya adalah lebih kurang sama ya dengan kulit kayu tengkapun, sebab ia adalah daun tadi dikikis dulu lapisan luar, sama juga, tetapi tidak ada serat ya. Sebaliknya mereka menggunakan satu alat seperti mata pisau yang disusun berbaris-baris, mungkin dalam 3 atau 4 bilah pisau pada satu alat. Kemudian dilurut terus daripada hujung sampai ke pangkal. Jadi boleh dilihat bagaimana kita nak menganyam tikar mengkuang. So tikar mengkuang begitulah prosesnya. Sama. Jadi daun yang panjang tadi yang telah dibelah tadi akan lama-lama akan dikering dan setelah kering akan bergulung. Jadi yang gulungan itulah kita akan gunakan sebagai benang daripada serat tadi. Okey, itu adalah antara jenis-jenis serat yang dihasilkan ya Puan. Okey, apabila telah terhasilnya serat-serat yang terdiri daripada pelbagai jenis itu tadi, apa pula proses seterusnya yang perlu dilakukan? Okay, seterusnya kita sebenarnya serat ni terdapat pelbagai jenis. Kita boleh dibagi kepada 4 jenis ya, iaitu serat jenis selulosa, serat jenis protein, serat jenis tiruan dan penjanaan selulosa. Seperti yang macam selulosa sendiri yang tadi saya telah sebutkan pasal kapas, daun nanas, daun doyok, daun lembar, batang pisang lanut, kulit kayu tangkapun, itu adalah
kumpulan selulosa. Ya. Manakala kumpulan kedua adalah protein. Protein terdiri daripada sutera tadi, sutera putih, Maknanya sutera yang kuning, dihasilkan daripada ulat sutera tadi, Puan. Okey. Kemudian sutera hutan dan juga bulu biri-biri. Ini adalah antara Kategori kumpulan protein. Manakala yang seterusnya adalah tiruan. Tiruan seperti contoh polyester dan juga rayon adalah antara serat tiruan yang juga digunakan pakai. Manakala terakhirnya adalah serat penjanaan selulosa. Kita gunakan viscose rayon. Ini ada 4 kumpulan yang telah Kategorikan. dan telah dibuat uji kaji. Kami telah uji kaji untuk mendapatkan keaslian serat tersebut. Maknanya setelah mengkategorikan jenis-jenis serat, langkah seterusnya adalah menguji. Ya, menguji. Antara peringkat ujian di atas serat tadi terdiri pada 3 perkara, iaitu pembakaran, larutan dalam bahan kimia dan juga keratan panjang serat. Untuk ujian pembakaran, terutama selulosa, bila serat itu berhampiran dengan api, ia akan terbakar. Ya? Semasa keadaan semasa, dia terus membakar dan akan terus lagi menyala sehinggalah habis serat tersebut. Dan hasil ataupun yang tinggal adalah abu ringan. Abu ringan tu berwarna kelabu asap. Ya? Bila dari segi bau pula, kita akan bau kertas terbakar. Itu antara selulosa. Ciri-ciri selulosa. Sifat-sifat dia. Untuk sifat mereka, untuk protein pula, bila dekat dengan api, dia akan mengecut. Dia mengecut dulu. Dia mengecut dulu. Kan? Kemudian, barulah dia terbakar. Lepas terbakar, dia akan terus padam. Dan yang tinggal adalah biji-bijian ataupun ketulan-ketulan kecil. Dan warnanya adalah warna hitam. Baunya pula seperti bau rambut terbakar. Itu protein. Itu protein, ya, Puan. Dan seterusnya, tiruannya. Serat tiruan pula, bila dekat dengan api, dia terus cair. Dia cair, kemudian dia akan perlahan-lahan padam. Dia menyala tapi akan perlahan padam, dan warna tinggal adalah warna hitam bagi rayon, tapi polyester akan bertukar warna perang. Dan baunya adalah bau plastik. Sebab itu kita namakan tiruan. Ya, betul, Puan. Dan seterusnya ialah penjanaan selulosa. Bagi penjanaan selulosa seperti viscose rayon, dia ada sifatnya sama dengan kapas. Sifat mana kalaulah dekat dengan api, dia akan terbakar dan terus terbakar. Dan apabila habis, dia akan terus menjadi abu yang ringan. Dan baunya adalah bau kertas terbakar. Okey, dan ujian seterusnya, Puan? Ujian seterusnya melalui larutan dalam bahan kimia pula. Bagi selulosa, kita menggunakan sulfuric acid dengan kadar 70%, di mana menggunakan tabung uji. Dan timbangan untuk serat adalah 5 gram saja bagi 0.5 asid tadi. Dan kemudian diletakkan susunannya di dalam satu bekas dinamakan sebagai water bath dalam keadaan suhu bilik, dan diletakkan dan suhu bilik itu 38 darjah Celsius, dan ditinggalkan selama 20 minit. Maka apabila selepas 20 minit, kita dapati ianya larut. Maksud larut di sini, apabila proses akan datang nanti, maknanya serat tersebut boleh disesuaikan untuk pewarnaan nanti. Sebab kalau tidak larut, bermaksudnya ia akan tendang. Apa-apa jenis benang atau jenis pewarnaan akan ditendang, tidak akan meresap. Itu tujuan larut tadi. Okey. Selain pada proses proses menggunakan asid tadi, ia juga digunakan sebagai ujian keratan panjang. Serat tadi diuji secara itu pula. Untuk proses kedua ialah protein. Protein dimasuk akan dicampurkan dengan sodium hydrochloride dengan kadar 5% selama 20 minit. Ianya ditinggalkan begitu saja
dan hasil dapati bahawa semuanya adalah larut. Semua bahan Makna larut tadi ya, sutra dan juga bulu bibir tadi adalah larut. Tetapi untuk ujian kali kedua telah menggunakan sulfuric acid dengan kadar 5% selama 5 minit. Di sini dapati bahawa sutra sahaja yang larut. Sutra sahaja yang larut. Bulu bibir dia tidak larut. Maknanya dia kekal dengan serat yang tersebut. Pada ujian kedua ya, betul, Puan. Yang kedua. Manakala seterusnya adalah serat tiruan, biasa digunakan metacresol. Campur dengan metacresol dengan kadar 100%. Diuji dalam satu mesin khas dinamakan sebagai fuel mode. Mana semasa tabung uji tadi ataupun balang uji tadi menggunakan metacresol, dia mesti dididihkan dulu. Dididihkan dulu dengan kepanasan 139 darjah Celsius. Dengan suhu yang tinggi ya, Puan. Ya, betul. Kemudian barulah diletakkan serat di dalam balang tersebut bagi tujuan diuji. Setelah 5 minit akan mengeluarkan hasil di mana kedua-duanya adalah larut. Tapi untuk kepuasan, untuk dapatkan perbezaan antara dua-dua tu, maka diuji lagi dengan menggunakan sodium hidroklorik dengan kadar 20% dan direndam selama 5 minit. Di sini kita dapati bahawa nylon sahaja yang larut, manakala polyester tidak larut. Bagi ujian kedua ya, Puan. Maknanya penting juga ujian kedua ya, Puan, bagi memastikan kesahihan jenis serat ataupun serat itu sendirilah ya, Puan. Okey. Dan seterusnya adalah penjanaan selulosa seperti biasalah sebab ia merupakan macam viscose rayon. Ia seperti kapas, maka direndamkan ataupun dimasukkan sulfuric acid dengan kadar 59.5% didapati ia juga adalah larut. Itu proses proses untuk menguji untuk peringkat kedua. Ya. Baiklah, Puan, setelah kategori ataupun jenis-jenis serat itu melalui ujian-ujian tertentu bagi mengesahkan jenis serat tersebut, apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan? Proses berikutnya adalah mewarna benang. Untuk mendapatkan warna benang mesti tahu juga bahan-bahan apa yang kita nak pakai, kan. Okey. Jadi di sini saya kenalkan dua jenis mewarna benang yang kita boleh gunakan, iaitu pertama warna alam semula jadi. Ya. Warna alam semula jadi ni kita boleh ambil daripada baik pada akar, batang, bunga, buah, kulit dan juga daun. Sebenarnya yang saya telah yang berada di hadapan ni terdapatnya beberapa contoh ya. Beberapa contoh. Kulit ini kulit akar ya, akar sebangki. Kemudian kita ada bunga telang, daun tarung dan juga biji buah kesumbar. Ini antara bahan-bahan alam yang digunakan pakai untuk pewarnaan. Manakala kedua ialah warna sintetik. Warna sintetik ni kita tidak ada contoh di sinilah, kan, sebab dia seperti bentuk tepung. Dan namanya adalah seperti Ramazol, Dylon, Neptol dan juga garam. Ini kita tak dapat bagi contoh lah sebab tahukan dia gambarannya gambar seperti itulah, berbentuk serbuk serbuk ya. Dan proses untuk menghasilkan warna amat rumit tetapi menarik. Terutamanya bahan alam semula jadi. Biasanya bahan-bahan seperti ini, bahan alam tadi ni sama ada akar dan sebagainya, direbus beberapa jam. Itu mengikut pada tona warna tu ataupun gelap terangnya warna tu. Kalaulah ingin warna yang terang, maka rebus mungkin sekejap sahaja, mungkin dalam 2 atau 3 jam sahaja dapat warna yang terang. Tetapi untuk dapat warna yang gelap, likat, perlulah direbus, mungkin memakan masa sehingga 2-3 hari. Baru dapat, ya betul. Baru dapat warna yang agak lebih gelap. Ya. Kemudian kalaulah penggunaan warna tadi tak cukup untuk itu saja, mesti dimatikan warna tu dulu. Juga dipanggil dinamakan juga sebagai modern.
Modern itu pemati warna yang menggunakan bahan lain untuk mematikan warna yang tadi. Ya, iaitu penggunaannya adalah seperti air kapur, air limau, air asam jawa, air belimbing, tawas ataupun air karat. Ini anda maknanya bila kita mencelup benang tadi ke atas pewarna, kemudian dibilas ataupun direndam pula kepada modern tadi supaya dapatkan dimatikan mengekalkan warna yang kita kendaki. Okey, maksudnya tujuan mematikan warna adalah mendapatkan warna yang kita kehendaki dengan bersifat kekal pada warna tersebut. Betul. Ya Puan. Sebab kalau kita tidak menggunakan modern, warna tadi akan bertukar. Mungkin akan balik kepada warna lain, warna asal bahan tu, ataupun mungkin warna kita kena tak dapat warna yang tepat. Ya, betul. Okay, yang seterusnya adalah warna remazol. Warna remazol biasanya dibancuh dengan air panas dan dibilas dengan air biasa. Ya. Tetapi sebelum dibilas tu, maknanya setelah direndam ke atas warna remazol tadi, dibiarkan kering. Dibiarkan kering terlebih dahulu. Kemudian barulah direndam dengan sodium silikat sebagai pemati warna. Sama ada 8 jam atau 1 hari. Itu bergantunglah, atau 1 malam kan, bergantung. Seterusnya adalah neptol. Neptol ini ada garingan. Tanpa ada garam, tiadalah jadi pewarna. Ya? Menggunakan garam ya Puan? Ya, betul. Tapi bukan garam kita masak. Neptol ni terdapat pelbagai jenis nama ya. ESBO ada, ESG ada. Tetapi ia merupakan sebagai pemati warna. Maknanya menggunakan neptol dulu, barulah menggunakan garam. Garam ini ada juga namanya, iaitu garam red bee ataupun blue bee. Jadi bila garam apabila celupan pertama ke atas neptol sebagai pemati warna, kemudian baru dapat menghasilkan warna dengan celupan ke atas garam tadi. Ya, itu antara maknanya garam ini adalah ejen pemati warna juga ya Puan? Garam bukan, garam adalah pewarna. Tetapi neptol adalah pemati warna, pemati warna. Okey. Setelah tu benang tersebut dicelup dalam pewarna dan dijemur. Itu prosesnya tu. Maknanya setelah yang tadi menggunakan celupan ke atas neptol, terus ke atas garam, kemudian dibilas, dijemur. Itu dia punya proses. Okay. Baiklah Puan, di sebalik penghasilan selembar kain, pastinya peralatan yang digunakan merupakan antara bahan yang terpenting yang perlu ada ya Puan. Apakah peralatan yang digunakan bagi menghasilkan selembar kain yang cantik dan indah dan juga berkualiti Puan? Okey. Untuk menghasilkan tenunan, perlulah ada alatnya kan. Alat tenun ini terdapat pelbagai jenis. Ya. Antaranya alat tenun sandang. Alat tenun sandang ini terdapat juga nama-nama yang spesial, orang kata nama-nama yang khusus. Seperti tolon, babaal, ulen, itu yang berasal daripada Sabah. Manakala di Sarawak dipanggil sebagai kek sandar. Ya. Maknanya banyak digunakan di Sabah dan Sarawak ya Puan? Ya, betul. Manakala untuk yang lain seperti kek siam terdapat banyak digunakan di negeri Pahang dan juga kek Melayu digunakan di Kelantan dan Terengganu. Maknanya kedua jenis alat tenun ini mempunyai perbezaan atau kaedah yang berbeza. Didapati bahawa jika tenun sandang hanya duduk di atas lantai dengan keadaan menunjuk. Sambil berunjuk kemudian menenun. Sebabnya alat tenun ini, alat tenun sandang ini, ia memerlukan kekuatan pada pinggul kita dan juga kekuatan pada hujung kaki. Di situlah kekuatan untuk penenun menenun. Manakala yang kek sandang tadi, kek siam ataupun kek Melayu tadi ada tempat duduk, bangku. Seperti kerusi. Boleh duduk, tetapi kaki yang memain peranan untuk menggerakkan kaki dan juga tangan. Bagi alat tenun seperti kek siam tadi, kek siam hanya menggunakan tangan bagi melontarkan torak, iaitu menghayun benang tadi, benang pakan dengan menggunakan hanya tangan saja. Menarik tangan
menggunakan tali bagi menghayunkan torak ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya untuk kalau kek Melayu mestilah menggunakan kederat manusia lah, iaitu menggunakan kekuatan tangan menolak torak tadi di dalam kata dalam ruangan benang loseng ke dalam daripada sebelah kanan dihayunkan sebelah kiri. Begitulah daripada belah kiri hayunkan sebelah kanan. Begitulah proses seterusnya sehingga sehinggalah terhasilnya terhasilnya selembar kain. Okey, tadi kita sudah kenal ya Puan alat-alat yang digunakan untuk menenun. Adakah terdapat teknik-teknik tertentu yang digunakan bagi menghasilkan jenis-jenis kain yang berbeza dari segi corak, motif dan sebagainya? Untuk pengetahuan semua ya, sebenarnya kami Museum Tekstil Negara telah menyediakan satu kit seperti ini bagi mempelajari akan asas tenunannya atau asas menenun. Di sini kita terdapat 7 jenis teknik tenunan, tetapi tak semuanya lah dipakai oleh masyarakat kita atau penenun-penenun. Antaranya adalah iaitu tenun polos. Tenun polos seperti gambar yang disediakan di sini, iaitu manual yang disediakan di sini, iaitu satu, kita ada bilangan benang ya, bilangan satu-satu, bermaksud satu di atas, satu di bawah, bermakna benang pakan tadi akan melalui laluan pada benang loseng tersebut, ya, jangan bilangan satu atas satu bawah sampai habis, sehingga habis ya. Itu dinamakan tenun polos. Tenun polos ya Puan. Ya. Manakala tenun tuil, tenun tuil adalah bilangan 1 2 1 2. Makna benang yang satu di atas, dua di bawah, kemudian diulangi 1 2 1 2 sehingga akhir. Selesai. Ya. Begitu seterusnya tenun bakul. Tenun bakul pula bilangannya adalah 2 2. 2 atas, 2 bawah. Bila siap kita akan dapat seperti betul bentuk bakul. Ya. Okay. Dan seterusnya adalah tenun tanggam bajang. Tenun tanggam bajang ini ataupun kata dovetail weave ni adalah kata memang sukar sedikit. Agak sukar. Berbanding dengan bandingkan dengan yang lain. Betul. Biasanya teknik ini diguna pakai oleh masyarakat Sabah, iaitu seperti kain tenun rungus dan juga seperti kain dastar dan juga siambitan. Itu adalah jenis-jenis kain yang menggunakan teknik ini. Tenun tanggam bajang. Okey. Seterusnya saumak. Saumak ialah seperti melilit pada benang-benang loseng. Ya, detan. Kalau terakhir adalah tenun simpul. Tenun simpul kita dapat di mana-mana sahaja, terutamanya kepada permadani. Permadani kita ni menggunakan teknik simpul. Ya? Maknanya kapet kita ya Puan. Permadani. Tenun simpul, teknik tenun simpul. Okey, itu adalah antara teknik-teknik tenun yang digunakan ya Puan. Bagaimana pula dengan proses-proses menenun? Adakah ianya melalui proses-proses yang sama bagi setiap kain atau terdapat perbezaan yang tersendiri? Okeylah. Untuk proses menenun saya jelaskan yang tenun pahang ya. Tenun pahang merupakan yang kata paling asas iaitu proses menerai, proses mengani, proses menyusup, menggulung, mengarat, meneguh dan menenun. Itu yang asas di bahasa. Tetapi untuk tenun limat ikat pakan, dia berbeza. Di mana benang pakan tadi mestilah diikat dulu. Diikat terlebih dahulu. Diikat dulu, iaitu menerai benang, kemudian menyediakan benang pakan, dan mengikat motif, mewarna, menerai, mengani. Kemudian yang untuk yang akhirnya adalah sebab itu benang untuk benang pakan ia berbeza. Selepas dah warna mengani, kemudian terus digulung kepada alat peleting. Itu untuk proses yang untuk pakan. Tetapi yang pada kepada kek tenun tadi mestilah disediakan benang loseng dahulu. Juga menggunakan proses menerai. Menerai mengani dan diletakkan ke atas alat tenun. Kemudian yang benang pakan tadi sebenarnya dah ada corak. Sudah ada corak. Jadi
oleh kerana benang losing tidak bercorak, bila dia menggunakan benang pakan tadi, bila tenun akhirnya barulah kita akan dapat kesan corak-corak yang tertentu. Berbeza dengan apa yang lain. Tapi kalau untuk perkongsian ilmu, tenun pahang biasanya tidak seperti limar lah. Sebab limar yang lebih rumit sedikit. Agak banyak juga ya prosesnya Puan untuk menghasilkan tenun limar. Terpaksa melalui berbagai proses. Betul. Yang agak rumit juga ya. Betul. Okay, dan seterusnya adalah songket. Songket adalah keadaan sama, proses yang sama. Cuma kelebihannya apa setelah benang itu diletakkan, benang losing tadi dipasang pada alat tenun kek tadi, maka proses-proses berikut adalah dengan adanya kita proses ikat butang. Ikat butang adalah untuk dapatkan motif-motif sebelum menenun. Kemudian barulah proses meneguh dan menenun. Maksudnya proses tadi seperti proses untuk tenun pahang, cuma yang kelebihannya adalah mendapatkan ikat butang tadi untuk dapatkan motif-motif tertentu supaya menyenangkan kepada penenun apabila ikatan ataupun benang-benang yang ditanda tadi diangkat, maka ruangan-ruangan yang angkat itu adalah laluan untuk motif-motif itu tersebut. Itu antara prosesnya. Manakala seterusnya adalah tenun dastar ataupun sambitan. Prosesnya lebih kurang sama, menerai, mengani, menyusuk, mengarap, menenun dan meneguh dan menenun. Cumanya semasa menenun, benang-benang berwarna adalah mempunyai satu kriteria bagi mereka, iaitu setiap benang ini perlu berada di garisan yang sama. Sebab contohlah seperti kain tenun dastar, mereka menggunakan pelbagai warna. Jadi setiap warna mempunyai satu barisan. Katalah 10 warna dalam satu barisan, bermakna 10 warna tadi mesti berada di garisan yang sama. Diselit tempat yang diselit mengikut pada motif-motif tertentu, kemudian barulah ditenun. Seterusnya diselit pula pada ruangan-ruangan tertentu yang digunakan dan ditenun semula. Barulah akan nampak motif-motif tertentu dengan warna yang dengan keadaan warna yang diperlukan. Itu antara perbezaan untuk tenun rumus. Seterusnya adalah tenun daripada kawasan Kota Belud, Sabah. Ini adalah satu yang keunikan untuk kita sebagai contoh kita lah, sebab ia merupakan tenun yang awal yang kita tak pernah tengok selama ni kan. Ia menggunakan serat pisang lanut. Menggunakan alat hanya seperti kayu biasa, dipacak-pacak, amat mudah. Dan proses yang digunakan adalah proses menerai, mengani dan terus menenun. Hanya 3 peringkat proses saja. Memang kalau ingatan kita, ringkas ya? Ringkas. Sebab itu antara yang paling bagi saya unik. Sebab dan unik. hanya menggunakan kayu biasa, hanya cucuk saja ke atas satu kayu panjang besar, terus mengani dan lepas tu terus dengan kata sebab lagipun masyarakat Kota Belud, masyarakat Kadazan terutamanya, mereka hanya pakai kain pendek ataupun kita panggil sebagai pudang. Jadi pudang menggunakan alat tenun yang hanya kecil saja. Tidak masalah, cuma menggunakan lerang yang diperlukan dan hanya menenun menggunakan teknik polos saja. Maknanya kainnya tidak begitu lebar ataupun besar, Puan. Betul. Okey, baiklah Puan, menghasilkan benang sudah, mewarna pun sudah, menenun pun sudah. Setelah melalui proses-proses tersebut, semestinya dapat menghasilkan kain yang unik serta berlainan mengikut kriteria masing-masing. Apakah antara jenis-jenis kain yang dihasilkan melalui teknik-teknik tenunan tersebut? Okey, antara kain-kain, jenis kain yang kita dapati ataupun kata dalam simpanan Jabatan Museum Malaysia selama ini, iaitu kain corak muar, kain punca potong, kain limar songket, kain limar songket, kain limar songket tenggarung, kain limar berayat, kain limar telepuk, siambitan, dastar, kain rungus, kain belatak,
kain berturus dan juga songket Sarawak ataupun kain Brunei. Dan selain pada itu terdapat juga dua jenis kain yang saya pamerkan di sini adalah yang kain di sebelah puar sini dan kain juga puar dan kain songket limar. songket limar. Puan, boleh Puan kongsikan berapa usia kain songket limar ni, anggaran? Kalau ikutkan songket limar ini telah lebih kurang dalam tahun 1900 lah kan, sebab ia merupakan kain sangat lama. Dan kalau ikutkan dari segi asal kain itu adalah daripada selatan Thailand. Sebab kalau dulu antara Kelantan dengan selatan Thailand adalah satu negeri. Oleh kerana sempadan menyebabkan perpisahan antara masyarakat di selatan Thailand dan juga di Kelantan. Maka dia ikutkan dari segi kepakaran adalah memang kepakaran daripada dua-dua negeri tersebut. Maka hasilnya adalah seperti manalah yang kita dapat sekarang ini. Okey, baiklah Puan. Jenis-jenis kain yang seperti disebut oleh Puan tadi, adakah ia dipamerkan di Muzium Tekstil Negara? Okey, untuk pengetahuan semua, jenis-jenis kain yang saya sebutkan tadi adalah yang terdapat dan telah dipamer di Muzium Tekstil Negara. Dan kita sentiasa mempamerkan koleksi tersebut. Cumanya dalam keadaan tertentu kita akan buat penggiliran dengan tajuk yang sama, nama kain yang sama, tetapi koleksi itu akan sentiasa ditukar kerana kita ingin menjaga kondisi kain tersebut agar ia akan bertahan lama sehingga sampai ke anak cucu kita. Agar dapat dilihat ataupun diwarisi pada generasi yang akan datang, ya Puan. Okey, baiklah para penonton. Itulah saya rasa perkongsian yang begitu mendalam dan begitu menarik, di mana proses awal terhasilnya seurat benang sehingga dijadikan selembar kain yang dikongsi bersama Puan Rosidah yang merupakan pengarah di Muzium Tekstil Negara. Okey, kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Puan untuk berkongsi ilmu dan maklumat berkaitan tajuk kita itu tadi. Dan kepada para penonton, untuk mengikuti program dan aktiviti anjuran Jabatan Muzium Malaysia, jangan lupa layari www.jmm.gov.my dan jangan lupa like Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Dan Puan, kita nak tinggalkan para penonton dengan tagline kita, Muzium kita, Tamadun kita.